Zikir jika diertikan dalam bahasa Malaysia, ya zikir kita dah faham dah, dia berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ya kita, dan kalau kita kata marilah kita berzikir, hendaklah kita berzikir, kita dah cukup faham dah. Ya alhamdulillah kita dah cukup faham. Walau bagaimanapun kalau kita terjemahkan perkataan itu secara umum lah, secara umum, secara mudah untuk kita fahami, maka ia memerlukan kepada 3 perkataan. Yang pertama, menyebut dengan lisan, itu zikir. Ya kalau kita kata marilah kita berzikir, maka kita sebut dengan lisan. Contohlah kita bawa subhanallah, subhanallah, kita sebut dengan lisan kita. Baik, yang keduanya ialah mengingati dalam hati. Ya kadang-kadang lisan kita ada waktunya untuk bercakap, lisan kita ada waktunya untuk berbicara. Ya maka kita harapkan bahawa kadang-kadang kita boleh ingat dengan hati kita. Maka bila mana kita ingat Allah dalam hati kita, juga dikira berzikir. Ataupun ada satu lagi, ya perkataan yang memberi makna zikir ialah kita tidak sebut dengan lisan kita, dan kita juga tidak ingat dalam hati kita, tetapi tingkah laku dan tindak tanduk kita, perbuatan kita dalam batas, ya kita ingat kepada Allah, dalam batas ketaatan kita kepada Allah. Ya contoh kita berjalan, ya keluar daripada rumah, berjalan ke majlis ilmu. Ya keluar daripada rumah, ya kita berjalan ke masjid. Ya sudah tentu berjalan ke masjid, berjalan ke majlis ilmu itu, ya kerana apa? Kerana mentaati Allah, mentaati Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika waktu itu kita berada dalam lingkungan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini saya bawa seterus kepada perkataan Sayyid Imam Ibn Athaillah Skandari, ya Al-Arif Billah Imam Ibn Athaillah Skandari, yang mana masyarakat kita begitu sekali mengenali ya seorang ulama ini, ya, khususnya bila mana mempelajari kitab hikam, ya hikam Al-Hikam Ibn Athaillah Skandari. Secara mudahnya saya sebut di sinilah insya-Allah. Qala Sayyidi Ibn Athaillah Skandari, ya berkata Sayyidi Ibn Athaillah Skandari, az-zikru, beliau membawa satu pentarifan zikir yang paling mudah. Az-zikru, zikir ialah ialah at-takhallusu minal ghaflah wan nisyan. Yang ni kalau kita ingat setakat ni pun alhamdulillah cukup baik dah. Zikir ialah at-takhallus, iaitu melepaskan diri atau membebaskan diri kita minal ghaflah, yang pertama sekali daripada lalai, wan nisyan, yang kedua daripada lupa. Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan yang paling mudah kita ingatlah. Yang paling mudah kita ingat. Yang pertama al-ghaflah, dengan makna lalai. Al-ghaflah ialah lalai. Ya. Yang kedua an-nisyan. Nisyan memberi makna lupa. Apa beza perkataan itu? Di antara perbezaannya ialah nisyan ni ada sesuatu yang masih ada dalam pemikiran kita, dalam ingatan kita. Cumanya ialah kadang-kala kita lupa. Ada pun perkataan ghaflah, ada satu perkataan disebutnya ialah ghaba'an balihi, iaitu ghaflah ni, lalai ni ialah langsung tidak ada di dalam pemikiran dia, di dalam ingatan hati dia, langsung tidak ada. Sebab itulah walau bagaimanapun, kalau boleh, ya kalau boleh, kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangan ada kedua-duanya. Ya sama ada kita lupa, ya, maknanya ingatan tu kadang-kadang dia datang balik, kemudian lupa balik, kemudian kita ingat balik. Kalau boleh tidak ada, apatah lagi ghaflah, langsung tidak ada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh ya insya-Allah ya. Ya kerana di sana ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Innal insan, sesungguhnya manusia, la yakhlu, ya manusia ini tidak pernah sunyi. Ya la yakhlu ni tidak pernah sunyi. Anil khata', yang pertama sekali tidak pernah sunyi daripada al khata'. Ya al khata' ialah tersilap, ya tersalah. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, khususnya muslimat Masjid Al-Falah, muslimat Masjid Al-Mu'minun, di antara perkara yang kita kena tahu dalam kehidupan kita ini ialah tersilap ataupun tersalah.
sama ada kita tersalah cakap ataupun kita tersalah buat sesuatu. Maka dia menjadi suatu sifat kepada kita sebagai manusia yang lemah. Sebab tu bila mana kita dapati ada seseorang manusia, sama ada dia di kalangan ahli keluarga kita, ya siapa sahajalah, ya jiran kita, sahabat handai kita, kenalan kita, yang mana mereka ni kadang-kadang tersilap. Maka bila mana mereka tersilap, jangan pernah sekali-kali kita membesarkan kesilapan itu. Ya, sebab menjadi suatu budaya dalam dunia hari ini, dia panggil budaya viral. Ya, budaya viral ini ada suatu budaya yang tengok keadaan apa yang diviralkan itu. Ya, kalau ianya menepati syariat dan baik untuk dikongsi, maka dia adalah mendapat suatu ganjaran pahala yang banyak. Ya, kerana kita berkongsi sebagaimana Nabi dalam satu sabda mengatakan adal alal khair kafa'ili. Ya, seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan itu kafa'ili, seumpama pelakunya. Ya, kalau kita tunjukkan orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebajikan, maka kita sekadar tunjuk, kita ambil gambar, kita ambil video, kita viralkan, supaya orang lain mengikuti perbuatan kebaikannya itu, ketaatannya itu, kebajikan yang dilakukan itu, maka kita mendapat pahala seumpama mereka yang melakukan itu. Tetapi ya, kalaulah ada orang-orang yang tertentu yang suka mengambil video seseorang yang lain, orang-orang lain, perbuatan orang lain, yang mana orang lain itu mungkin melakukan kesilapan atau tersilap, ya, maka kita viralkan terus. Mereka tersilap dalam percakapan mereka, mereka tersilap dalam kata-kata mereka, tersasul kata-kata mereka, ataupun terbuat sesuatu yang mereka tidak rancang tetapi ia melakukan sesuatu yang tidak, maka ketika itu ia suatu perkara yang amat buruk. Kerana apa? Kerana manusia ini memang akan tersilap. Yang kita bimbang pula bila mana kita viralkan, kita dedahkan seseorang yang melakukan sesuatu kerana tersilap, tersalah, ya kita bimbang Allah SWT suatu hari nanti ia meletakkan suatu kesalahan ataupun mengharuskan kepada kita melakukan sesuatu perbuatan yang tersilap juga, yang mana kita tahu bahawa kita benar-benar tersilap, tersalah cakap, tapi orang sudah viral itu akibat salah satu daripada perkara yang tidak baik dalam sesuatu kehidupan. Kita kena faham. Jadi saya ulang lagi sekali, ada dua perkara dalam kehidupan manusia ni, innal insan, sesungguhnya manusia, ya kata Nabi SAW, iaitu la yakhlu, tidak pernah sunyi. Yang pertama anil khata', ya, iaitu dia tersilap. Sebab tu Allah sendiri mengajar doa kepada kita, supaya ada satu doa yang kita baca di akhir suratul Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan engkau azab kami, in nasina, sekiranya kami terlupa. Itu ada yang perkataan yang kita sebut tadi. Adapun hadis tadi disebut tersilap dulu, baru disebut terlupa. Tapi Allah SWT dalam doa itu, ia tidak bercanggah, ya, kedua-duanya itu ia adalah suatu perkara yang ada perbahasannya. Walau bagaimanapun kita nak bagi tahu, Allah ajar kepada kita satu doa, dan doa itu salah satunya memohon kepada Allah, jangan Allah SWT mengambil kira dan mengazab kita, innasina, sekiranya kami terlupa wahai Allah, au akhtana, ataupun kami tersilap melakukan sesuatu wahai Allah. Sehingga inilah menunjukkan betapa Allah Maha Penyayang, betapa Allah Maha Pemurah dengan kita. Ya, bila mana kita melakukan sesuatu kerana terlupa, kita melakukan sesuatu kerana tersilap, kerana itu adalah sifat manusia yang tidak sunyi daripada terlupa dan tersilap, maka ketika itulah ya kita kena memahami, jangan pernah sekali-kali kita membesarkan orang kesilapan orang lain, bimbang-bimbang suatu hari nanti kita juga melakukan kesilapan. Baik, perkara yang kedua tadi ialah an-nisyan, lupa. Yang saya nak sebut di sini. Maka lupa ni satu perkara yang kadang-kadang tidak diambil kisah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak diambil untuk meletakkan perbuatan kerana terlupa itu sebagai suatu dosa. Walau bagaimanapun dalam bab berkaitan dengan zikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya, melalui lisan para alim ulamanya, kalau boleh kita juga jangan lupa kepada Allah, walaupun itu adalah sifat kita. Sebab itulah ada satu lagi doa. Ya, satu lagi doa yang kita kena selalu baca. Dan yang ni dah banyak kali saya ulang. Ya, antara doanya ialah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah diriku ya Allah.
tolonglah aku ya Allah ala zikrika, supaya aku sentiasa ingat kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan supaya elok ya kita punya ibadah itu terjemahan secara ringkas lah. Walau bagaimana apa yang saya nak sebutnya, sebagaimana tuan-tuan muslim-muslimat yang telah maklum bahawa di sana ada doa, minta bantuan, minta tolong dengan Allah, supaya Allah sentiasa beri kepada kita ingat kepada Allah. Untuk apa? Untuk membebaskan diri kita daripada nisyan, daripada lupa. Baik, cuma yang paling bahaya ialah ghaflah. Ya, ghaflah ni ialah lalai, langsung tidak ada ingatan kepada Allah. Dia panggil ghaba, hilang langsung. An balihi, ya daripada pemikiran dia, ingatannya. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah Skandari, ia mengatakan bahawa apa makna zikir? Az-zikru, zikir, huwa, ialah at-takhallus, kita membebaskan diri atau melepaskan diri kita, membebaskan diri kita minal ghaflah, daripada perkataan yang pertama ialah yang paling bahaya, ialah daripada lalai, wan nisyan, daripada lupa, bidawami huduril qalbi ma'al haq, ya, bidawami, dengan sentiasa hadir hati kita bersama al-haq, ya, membebaskan diri kita daripada lalai dan daripada lupa, dengan sentiasa menghadirkan dalam hati kita ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir.